Kembali bersama saya Cikgu Zul dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita masih di tema 8, integriti di bawah unit 22, anak yang baik. Objektif pelajaran kita pada kali ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks, ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat tunggal. Apakah itu ayat tunggal? Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Mari kita lihat contoh. Lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Ayat tunggal mempunyai subjek dan juga predikat. Subjek ialah lelaki gemuk itu, manakala bagi predikat sedang menembak burung. Apa itu subjek dan predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Melalui gabungan bahagian utama, subjek dan predikat ini, ia akan menjadikan binaan ayat yang sempurna, di mana ayat sama dengan perkataan yang subjek dan predikat dicampur, lalu membentuk ayat tunggal. Berikut ialah contoh ayat tunggal ataupun ayat selapis yang digabungkan di antara dua bahagian utama iaitu subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan melalui contoh daripada kata nama, kata ganti nama, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama, kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Manakala predikat iaitu bahagian yang menerangkan subjek, contohnya melalui frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Ini adalah contoh ayat tunggal yang menerangkan subjek dan juga predikat. Pelajar itu mengulang kaji pelajarannya. Okey, bagi subjeknya adalah pelajar itu, manakala predikat mengulang kaji pelajarannya. Ayat tunggal ialah ayat mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Contoh, saya sakit, rumah Ali cantik, Ahmad tidak pergi ke sekolah hari ini. Bagi memudahkan pemahaman kamu, mari kita laksanakan aktiviti iaitu melengkapkan ayat-ayat di bawah ini. Untuk gambar pertama adalah gambar kucing. Ayat yang sesuai bagi ayat tunggal gambar pertama iaitu kucing mengejar tikus. Nombor 2, guru itu mengajar murid-murid. Yang ketiga, nenek saya pandai bercerita. Yang keempat, mereka bermain buaian. Manakala jawapan yang kelima iaitu postman itu menghantar surat. Ini adalah ayat tunggal di mana ada subjek dan juga predikat. Latihan seterusnya, suai padankan. Dapat 5 ayat tunggal yang diberikan dan murid perlu suai padankan berdasarkan gambar. Bangunan itu tinggi. Kok Tiong terpijak kaca. Budak itu menangis. Ayah membeli sesikat pisang. Dan yang kelima, Farid sedang mencuci basikannya. Baiklah, kita teruskan kepada ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis, iaitu di mana dua ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil dan seraya dalam membentuk ayat majmuk. Kita lihat contoh A, B dan C. A dan B adalah dua ayat tunggal lalu dihubungkan menggunakan kata hubung membentuk ayat majmuk di C.
Razak mengambil sebuah buku cerita. Ayat tunggal. Razak membaca buku itu. Ayat tunggal juga. Dan apabila digabungkan, Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Lalu ialah kata hubung. Ini adalah contoh-contoh ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup melalui kata hubung dan. Terdapat dua ayat tunggal, iaitu Suhaili suka makan nasi lemak, Suhaili suka makan mi sup. Yang kedua, rumah itu besar. Rumah itu rumah Fazli dan kata hubung yang digunakan adalah yang, lalu membentuk ayat majmuk. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey, yang ketiga, dia memberitahu kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kata hubung yang digunakan adalah bahawa, lalu membentuk ayat majmuk yang digabungkan dua ayat tunggal. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan contoh yang keempat, dia akan balik ke kampung. Yang kedua, dia ada masa lapang. Kata hubung yang digunakan adalah apabila, lalu membentuk ayat majmuk. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Okey, mari kita laksanakan aktiviti bersama-sama. Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah dengan kata hubung yang diberi supaya menjadi ayat majmuk. Okey, di sini ada dua ayat tunggal yang diberikan dan juga kata hubung. Ayah membaca surat khabar. Ayah menonton televisyen. Okey, bagi membentuk ayat majmuk ialah ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Okey, yang kedua, Hanita tinggal di Taman Aman. Suresh tinggal di Taman Aman. Jadi tinggal di Taman Aman ni ada dua, jadi kamu gabungkan menjadi Hanita dan Suresh tinggal di Taman Aman. Okey, seterusnya, Amran melayari internet. Amran mencari maklumat terbaru. Gunakan untuk. Amran melayari internet untuk mencari maklumat baru. Yang keempat, kasut itu berwarna biru. Kasut itu sangat mahal. Kata hubung yang digunakan adalah yang. Jadi jawapan yang betul untuk ayat majmuk iaitu kasut itu berwarna biru yang sangat mahal. Kami terkejut, kami terdengar bunyi letupan. Kata hubung yang digunakan adalah apabila. Jawapan untuk membentuk ayat majmuk iaitu kami terkejut apabila terdengar bunyi letupan. Baiklah, sampai di sini sahaja pengajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.